A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir kita, dalam sesi tadabbur kita, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 493, insya-Allah. Muka surat 493. Kita akan bacakan pada pagi ini daripada surah Az-Zukhruf, iaitu ayat 48 sehingga ayat 60, insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan, insya-Allah boleh buka mushaf muka surat 493 untuk kita bersama-sama dalam sesi ini, insya-Allah. Hari ini insya-Allah moga-moga kita boleh dapat memulakannya dengan untuk kita mengambil sedikit daripada permata-permata yang akan kita dapat pungut, insya-Allah, daripada muka surat 493 pada hari ini. Cerita kita secara ringkasnya pada pagi ini, pada muka surat ini adalah menceritakan tentang sambungan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan kepada kita sebelum daripada ini, iaitu tentang kisah Nabi Musa dan juga kisah Firaun. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Musa kepada Firaun dan telah memberikan banyak daripada petanda-petanda ataupun ayat dipanggilnya, iaitu dipanggil sebagai mukjizat-mukjizat lah kita katakan. Dan ada 9 semua mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk ditunjukkan kepada Firaun ni, satu demi satu kan. Jadi petunjuk-petunjuk tersebut ataupun mukjizat-mukjizat tersebut yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa ni, ditunjukkan kepada Firaun satu demi satu. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila datang yang mukjizat tu, maka mereka ni akan merana, akan bila terkena azab tu di atas dunia, lalu mereka akan memintalah kepada Nabi Musa alaihissalam supaya menghilangkan azab tersebut. Nak menunjukkan bahawa lemahnya mereka ini tidak mampu kan untuk menghilangkan malapetaka tersebut kan, ataupun bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi inilah penceritaan kita pada hari ini. Apakah yang terjadi selepas daripada itu? Selepas daripada Nabi Musa telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi kepada mereka? Kita akan baca insya-Allah bersama-sama dalam muka surat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhaznahum bil azabi la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbak bima ahida indak innana lamuhtadun. Setakat itu kita baca ayat hari ini, iaitu ayat 48 dan ayat 49. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini? Allah Taala berkata, wa manurihim min ayatin, dan kami tidak tunjukkan min ayatin, daripada tanda-tanda. Artinya di sini ialah min ayatin bukan ayat artinya ialah kitab Taurat, bukan, tapi artinya ialah mukjizat-mukjizat tu, iaitu mukjizat contohnya ialah seperti tufan contohnya, kemudian contohnya seperti al-jarad, iaitu belalang yang sangat banyak. Jadi itu di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama yang telah terkena kepada mereka. Dan setiap daripada tanda-tanda itu yang didatangkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa adalah bertujuan untuk menunjukkan kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah Taala sebutkan sini kan, wa ma nurihim min ayatin. Semua tu adalah tanda-tanda untuk ditunjukkan kepada orang-orang Firaun, kepada orang-orang Mesir, kepada orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu adalah tanda yang boleh dilihat, maksudnya yang boleh dilihat. Kalau tanda yang ada kepada mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin berbeza, ada yang boleh dilihat dan ada yang boleh difahami, boleh difikirkan. Jadi di sini ini adalah boleh dilihat, boleh dinampaki, iaitu apa? Seperti jarak boleh nampak, seperti ad-dafadi', iaitu frog, katak, boleh dilihat kan oleh mereka kan, seperti air menjadi darah, boleh dilihat seperti tufan, boleh dilihat
Jadi semua tu boleh dilihat oleh mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali satu yang datang tu, ya illa hiya akbaru min ukhtiha, dianya lebih besar. Ni terjemahan dia kata dianya lebih besar daripada saudaranya apa? Saudaranya artinya ialah mukjizat yang sebelum daripadanya. Jadi setiap kali satu datang, maka dia lebih besar daripada. Ada setengah ulama mengatakan maksudnya ialah daripada yang pertama, maknanya yang kedua datang, yang kedua tu lebih hebat daripada yang pertama, yang ketiga datang lebih hebat daripada yang kedua. Itu satu pendapat. Satu pendapat lain lagi mengatakan bahawa bukan maksudnya begitu. Maksudnya ialah begini, iaitu maksudnya ialah setiap satu tu mempunyai kelainan yang tertentu, dan apabila dilihat oleh orang yang berbeza, mungkin bagi setengah orang yang pertama dulu dia tak berapa macam hebat sangat, tetapi bila datang yang kedua, ini tersentak bagi dia. Tapi mungkin ada orang lagi yang mana yang kedua ni tak tersentak, yang pertama tak tersentak, yang ketiga barulah tersentak dia. Gitu. Jadi itu maksudnya akbaru min ukhtiha. Akhbaru min ukhtiha, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ni. Itu dua pendapat ulama. Kemudian seterusnya, wa akhaznahum bil azabi la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan dia telah mengenakan azab kepada Firaun ini. Moga-moga dia ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, kembali bertaubat, kembali beriman kalau dulunya tidak beriman. Kemudian seterusnya, waqalu ya ayyuhas sahir, bila datangnya azab ni, bila datangnya malapetaka di atas dunia ni, azab dunia ni, iaitu bila datangnya perkara macam tu, mereka pun dah tahu dah mereka lemah, mereka tak mampu nak tolak kan. Jadi bila mereka tak mampu nak tolak, apa yang mereka kata? Mereka pun berkatalah, minta kepada Nabi Musa. Jadi pada masa itu mereka pun berkata, waqalu ya ayyuhas sahir. Mereka panggil Nabi Musa ni sebagai sahir. Yalah, kenapa tak sahirnya? Kan sebelum daripada itu kita tahu kan cerita, dia boleh datangkan dengan tongkatnya berubah menjadi ular dan makan semua tukang-tukang sihir itu. Jadi artinya mereka panggil Nabi Musa ni sebagai sahir. Jadi pada masa itu, pada zaman tu, sihir ni adalah bukan satu benda yang salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Musa ni dipanggil sahir ataupun al-alim lah, orang alim lah. Kalau kita sekarang ni maknanya orang yang orang saintis dan sebagainya lah kan, iaitu orang bijak pandai lah kan, cendekiawan. Jadi pada masa tu dipanggil Nabi Musa ni. Jadi apa yang dikatakan, apa yang mereka kata kepada Nabi Musa? Mereka kata, wahai Musa, tolong doa sikit kepada Tuhan kamu ni, bima ahida indak, dengan apa yang telah dijanjikan untuk kamu. Maksudnya ialah apa telah diberikan untuk kamu, iaitu apa nubuwah. Ulama kata iaitu kenabian yang telah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kamu tu pendengar. Dia tak kata bahawa tu Tuhan kita, Tuhan kamu. Jadi artinya sekarang ni mereka masih lagi tetap ingkar, tak mahu beriman bahawa Tuhan Musa itu Tuhan kita semua. Tak, mereka kata itu Tuhan kamu. Jadi Musa minta tolong sikit kepada Tuhan kamu ni, ini hilangkan ni dan bala bencana yang kena pada kami ni kan, al-jaraknya, at-tufannya dan sebagainya kan. Mereka pun dah mengaku secara tidak langsung kan, iaitu apa, mereka pun tak mampu nak tolak tu. Nak tolak macam mana nak ubah tufan ni, macam mana nak ubah al-jarak ni, macam mana nak ubah. Jadi kita tengoklah sekarang kan, apabila berlakunya coronavirus kan, kita boleh lihat kan bagaimana lemahnya manusia. Nak ciptakan vaksin pun ambil masa berbulan-bulan kan. Dah berapa lama dah, hampir setahun mungkin barulah dikatakan baru akan jumpa vaksin ni kan. Nanti dia kata bulan depan ke, bulan depan Januari lagi kan, akan barulah boleh distribute. Itu baru satu kuman, baru satu virus. Apa kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan 10 jenis virus yang berbeza-beza dan terkena pada manusia, yang tak jumpa-jumpa nak cari vaksin, apa jadi pada manusia? Manusia ni boleh hilang daripada muka bumi ni, boleh lenyap, boleh mati semua. Jadi nampaknya kelemahan manusia ni kan. Begitu juga kan bila tufan melanda sekarang di Amerikanya, di Vietnamnya, di mana-mana lah kan. Kalau Allah Ta'ala nak kirimkan taufan tu, manusia boleh buat apa? Manusia mungkin boleh menciptakan alat-alat untuk menjangka, boleh melihat dengan satelit yang di mana sekarang. Tapi adakah manusia itu boleh mengelak daripada ribut taufan dan sebagainya tu kalau Allah Ta'ala dah kirimkan? Jadi begitulah, tsunami ke, manusia boleh menjangkakan tsunami datang, tapi manusia tidak boleh menolak tsunami nak datang. Macam mana kalau dah dengan airnya yang tinggi berpuluh-puluh meter di atas, dah lebih tinggi daripada pokok kelapa, kalau kita tengok pokok kelapa yang tinggi lah kan, pokok kelapa yang tinggi ni kadang-kadang sampai 50 kan, Allah alamah 50 kaki dan sebagainya. Jadi maknanya manusia ni sangat lemah. Jadi begitulah pada ketika tu mereka meminta kepada Nabi Musa AS, ya Musa, tolong sikit doa kepada Tuhan kamu tu.
Jadi kemudian apa yang dikatakan, innana lamuhtadun, dia kata, iaitu janji tu, janji mereka kepada Nabi Musa, kalau kau dapat berdoa ni, kau dapat hilangkan daripada kami ni bala-bala ni, kami akan beriman. Lamuhtadun tu artinya kami akan beriman. Apa kata mereka? Falamma kashafna, tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan, Nabi Musa dah berdoa, hilangkan, kashafna anhumul azab, hilangkan daripada mereka. Allah Taala kata, bila kami hilangkan daripada mereka azab-azab ni, iaitu malapetaka yang berlaku kepada mereka di dunia tu, pada masa tu, apa jadi? Izahum yang kusun, tiba-tiba mereka ni yang kusun. Yang kusun ni makna dah berjanji, tiba-tiba memungkiri janji. Itu maksud yang kusun. Nakasa tu maknanya tidak memenuhi janji. Jadi memang pun mereka tidak juga beriman yang berlaku kan, iaitu Fir'aun ni dan juga pengikut-pengikutnya tidak beriman, maknanya menipu kan mereka ni. Kemudian seterusnya apa tadi? Wanada Fir'aunu fi qaumihi ya qaum. Bahkan lebih dahsyat lagi selepas daripada itu apa? Iaitu dia ni nada Fir'aunu fi qaumihi. Musa ni pun dia pun menyeru kepada kaumnya. Menyeru tu macam-macam cara lah. Kalau ke sekarang ni macam-macam kan, masuk TV-nya, media sosialnya, menyeru. Maknanya berkata, apa dia kata? Qala ya qaumin alaysa li mulku Misra. Dia kata, bukankah aku ni pemilik kepada negeri Mesir ni? Bukankah aku ni raja kepada negeri Mesir ni? Bahkan lebih daripada itu, bukan dia kata aku ni adalah malik, tapi aku ni adalah mulk. Li mulk, kata, aku yang mempunyai kerajaan ni, aku yang menguasainya. Astaula ala hazal bilad, kata. Jadi maknanya aku menguasai negeri ni. Tengok kan jahatnya Firaun ni kan. Jadi dia berkata macam tu. Kemudian dia kata apa lagi? Yang dahsyat lagi, tak cukup setakat tu, dia explain lagi. Dia kata apa? Wa hazihil anhar tajri min tahti. Dan dia kata bahawa sungai ni, iaitu sungai Nil ni dia mengalir mengikut arahanku. Min tahti, ada yang kata di bawahku, di bawah maksud di bawah kuasaku. Ada yang kata di bawah tu, di bawah istanaku. Tapi ada yang kata, tapi yang lebih kuatnya ialah dia ni mengalir dengan arahanku, dia mengikut perintahku. Afala tubsirun, kamu tak nampak ke? Dia tanya kepada kaum dia tu, kamu tak nampak ke benda ni semua? Dan tak nampak ke bahawa aku ni adalah raja, aku ni adalah Tuhan, dan Musa itu adalah penipu? Kemudian seterusnya dia kata apa? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wala yakadu yubin. Aku lebih baik ke? Am ana khairun, dia kata, bukankah aku ni lebih baik? Am ana tu maknanya ialah, maknanya dia nak katakan akulah, akulah lebih baik tu. Jadi aku lebih baik daripada min haza. Min haza tu apa? Iaitu musalah kan, allazi huwa mahinun, yang mana dia ni hina. Ialah dia yang pertamanya, Musa ni daripada Bani Israel kan. Walaupun dia hidup bersama dengan Firaun, tapi dia tu daripada Bani Israel kan. Boleh tahulah maknanya muka dia, bentuk dia berbeza pada masa tu kan, di antara orang Mesir dengan Bani Israel. Jadi selepas tu dia kata, aku lebih baik ke? Kata Firaun, ataupun dia. Dan dia ni pula wala yakadu yubin. Yubin tu maknanya dia tak boleh nak explain satu benda. Sebab apa? Dikatakanlah oleh setengah-setengah ulama tafsir, seperti dalam tafsir jalan lain, dia kata oleh kerana Nabi Musa ni tidak boleh bercakap dengan baik kan, kerana lidah dia ada masalah sikit kan. Ada yang kata kerana dia termakan bara api semasa dia kecil dulu dan sebagainya lah. Itu adalah cerita-cerita sebab. Tapi Allah Subhanahu Taala menjelaskan sini bahawa memang Nabi Musa tu ialah kurang sikit kan. Sebab itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala tu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kan. Kerana dia minta supaya Allah Taala bagikan Nabi Harun ni bersama-sama dengan dia. Dan jadi begitulah seterusnya ceritanya, ialah Nabi Musa ni telah dihinakan oleh Firaun. Kerana apa? Kerana masalah ini. Allah dia kata wala yakadu yubin. Dia hampir-hampir tak nak bercakap dengan jelas pun, tak bercakap dengan betul pun. Telur lah kita katakan, bercakap dengan tak berapa jelas. Kemudian itu penghinaan daripada Firaun terhadap Nabi Musa AS, daripada Firaun. Jadi dia kata lagi, falaula ulqiya alaihi aswiratun. Jadi apa yang diceritakan dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat apa ni, ayat 51 ni, ayat 51 52 ni, penghinaan ini. Jadi dan dia katakan dia ni berkuasa. Ada satu cerita yang menarik lah kan, tentang peristiwa ni, iaitu sejak daripada itulah maka kaum apa ni, orang-orang Mesir ni kan, orang Mesir yang tidak beriman lah dia ni percaya apa? Bahawa sungai Nil ni mengalir dengan arahan ada Tuhannya dan sebagainya kan.
macam-macam lah nama-nama Tuhan tu disebutkan oleh ahli-ahli sejarah kan, yang mana dia kata daripada sampai satu masa tu difikirkan bahawa apa kan, dikatakan bahawa Sungai Nil ni dia ada Tuhan dia, dan Tuhan dia ni nak kahwin setiap tahun dengan seorang perempuan yang paling cantik di negeri Mesir. Jadi oleh kerana itulah maka orang Mesir telah mula setiap tahun dia akan membuat satu pertandingan lah, pertandingan ratu cantik apa semua kan, dan dia ambil satu perempuan yang paling cantik di negeri Mesir ni, kemudian dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah semua, kemudian dihadiahkan kepada Sungai Nil ni, kemudian dihumbangkan ke dalam Sungai Nil ni, matilah maknanya kan, mati. Sebab itu adalah dia kata hadiah kepada penjaga Nil ni. Dan begitulah Sungai Nil ni, dia pun setiap tahun dia pun akan kemudian dia disurut, kemudian dia akan banjir. Banjir itu maksudnya, banjir itu bagus, bukan banjir itu maknanya mematikan, tapi maksudnya banjir itu airnya melimpah, airnya pun banyak, membuat-buat air, kemudian datang mengalir dan sungai dan memberi satu kenikmatan lah kepada orang Mesir. Sebab itulah Mesir ni salah satu kehebatan dia adanya Sungai Nil tu. Kalau tak ada Sungai Nil tu maknanya kering kontang lah dia, padang pasir lah kan. Jadi adanya Sungai Nil tu sebagai hadiah lah. Jadi oleh kerana itulah sejak daripada tu, maka orang-orang Mesir ni telah membuat upacara tu setiap tahun, sampailah kepada satu masa bila Islam ni datang. Islam ni datang ke Mesir melalui seorang sahabat, Amr ibn As. Bila Amr ibn As sampai di sana, dia stopkan acara ni sebab benda ni bercanggah dengan Islam. Membunuh orang, menyembah kepercayaan yang mengarut ni semua kan. Jadi dia stop. Apa yang terjadi? Air Sungai Nil ni tidak mengalir, bukan tidak mengalir, maksudnya tidak naik kan, surut, dan menyebabkan berlakulah kemarau di negeri Mesir. Kemarau artinya ialah pokok-pokok tak boleh disirami dan sebagainya lah, sebab air sedikit, air dah jadi sedikit kan, tidak mau masuk lagi ke kebun-kebun dan sebagainya. Jadi perkara ni berlaku 3 bulan, akhirnya berlakulah kebuluran di negeri Mesir. Lalu orang-orang di sana pun bersiap-siap lah nak larilah daripada meninggalkan negeri Mesir ni kerana keadaan tersebut. Jadi Amr ibn As ni dia pun runsing lah kan, sedih lah kan, macam mana ni katakan. Oleh kerana dia stop, jadi orang Mesir pun start lah menuduh dia kan, apa lah, ni kamu ni yang stop kan ni kan, nak jadi pemerintah sini tiba-tiba stop benda ni. Tapi Amr ibn As tak juga bertegas kan, dia kata tak kan, sebab ini adalah acara yang salah dari Islam, dari segi Islam ni adalah salah, kita tak akan teruskan. Jadi apa yang berlaku, jadi Amr ni selepas 3 bulan ni dia pun bimbanglah apa jadi kepada rakyat Mesir ni. Kemudian dia mengutuskan surat kepada Umar bin Al-Khattab pada masa itu yang menjadi khalifah yang berada di Madinah. Jadi Umar ni bila baca surat ni, dia pun beritahulah, dia kata memang betul apa yang dibuat oleh Amr ibn As tu betul, dia stopkan perkara ni haram, perkara ni salah kan, mana kita boleh teruskan walaupun kita kata kemarau ke apa kan, ekonomi dan sebagainya, benda ni haram, tak boleh. Jadi dia pun tuliskan surat, Sayyidina Umar ni menuliskan surat ni masyhur yang diriwayatkan di dalam Futuh Masr. Ada satu kitab tajuk dia ialah Pembukaan Mesir. Bukan sekarang ni, bukan moden, dah lama ni buku ni, dah berkurun-kurun ni. Jadi dalam surat tu apa yang disebutkan oleh Umar berkata, dia tulis dalam tu, min Abdullah Amirul Mukminin. Surat ini daripada Abdullah, hamba Allah, Amirul Mukminin. Kepada siapa? Ila Nil Misr, dia kata, kepada Sungai Nil di negeri Mesir. Apa yang dia kata fa in kunta innama, dia kata, tajri, kalaulah kamu ni mengalir, dia kata, min kibalika, kerana daripada kamu sendiri yang mengalir ni, kamu yang ada power mengalir ni, maka dia kata kemudian fala tajri, jangan kamu mengalir. Tetapi wa in kunta, dia kata, wa in kana Allahul wahidul qahhar, tapi jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha perkasa, yang maha esa, yang mengalirkan sungai ini, dia kata, maka oleh kerana itulah maka ya Allah, dia kata, maka jika engkau mengalir ni kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan kamu, maka ya Allah alirkanlah sungai ni. Jadi sampai surat tu kepada Amru, apa yang dibuat oleh Amru ambil surat tu, lalu dia pun baca dan kemudian dia campakkan dalam Sungai Nil. Suspend. Apa terjadi? Satu malam tak ada apa-apa lagi. Satu malam pagi esok air Sungai Nil mula naik. Jadi Masya Allah kan, peristiwa ni kan
sangat menjadikan orang-orang Mesir, wow, nak tunjukkan apa kan, betapa kan sebenarnya Sungai Nil ni, apa kepercayaan kita selama ni adalah bodoh, kepercayaan kita selama ni adalah sesat, adalah khurafat, adalah semua kan. Jadi ramai di kalangan mereka telah beriman selepas dari itu. Masya Allah kan. Jadi ini salah satu daripada perkara yang berlaku, ayat 51 dan ayat 52 kan, iaitu berkenaan dengan Sungai Nil. Kemudian jadi tak betul lah apa yang dikatakan oleh Firaun tu. Kemudian falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin au jaa ma'ahu al-malaikah muqtarinin. Ini dakwaan lagi lah Firaun ni. Firaun mendakwa apa lagi? Dia mendakwa macam ni. Dia kata gini, dia kata, kenapa tak ada pun, tak ada apa, Nabi Musa ni tak ada aswirah. Aswirah ni maknanya gelang. Gelang daripada emas. Ataupun tak ada pun malaikat yang turun bersama-sama dengannya. Jadi tengok kan, dakwaan Nabi Musa, dakwaan Firaun ini, dia nak apa? Dia macam-macam dia cari jalan. Cara dia nak menipu rakyat dia. Nak menipu orang supaya nak katakan bahawa Nabi Musa ni bohong sebenarnya. Yang pertama dia kata tak ada harta pun, tak ada pun benda-benda pelik lah maknanya kan. Kalau kan kerajaan, kalau dulu kerajaan ni dia ada aswirah, dia ada aswirah, dia pegang penggelang emas tu, benda yang besar tu, yang bulat tu kan, macam ring tu, itu emas. Jadi kalau orang pegang tu maknanya orang tu berkuasa lah. Tu petanda. Jadi maknanya tak ada pun, dia kata Musa tak ada pun bawa benda tu, ataupun tak ada pun malaikat yang datang sekali dengan dia, bersama-sama dia. Mana dia malaikat yang terbang dan sebagainya. Itu anggapan mereka lah kan, maknanya kan. Jadi menunjukkan bahawa dia nak katanya Nabi Musa ni penipu je, tak ada pun. Kemudian seterusnya dia kata apa? Falaula ulki alaihi aswan. Kemudian dia kata fastakhaffa qaumahu, maka Firaun pun istakhaffa kaumnya maknanya bangsanya. Kemudian fa'ata'uhu, lalu mereka pun mentaatinya, mengikut perintahnya, mendengar cakapnya. Allah Ta'ala kata innahum kanu qauman fasikin. Kenapa terjadi demikian? Terjadi demikian adalah kerana mereka itu fasik. Jadi ada ulama lah mungkin yang kata kat sini, kerana mereka fasikkah mereka mengikut cakap Firaun, ataupun kerana mereka mengikut cakap Firaun maka menyebabkan mereka jadi fasik. Jadi ulama kata yang terbalik, yang nombor satu tu apa? Oleh kerana mereka ni fasik, maka mereka pun mendengar cakap Firaun. Fastakhaffa maknanya apa-apa yang diminta oleh Firaun akan dibuat dengan segera. Istaghfar ni istafazza, kata dalam tafsir jalan lain. Jadi artinya apa yang itu, buatlah, kenapa ni, apa ni. Jadi mereka ikut dengar cakap Firaun. Kenapa mereka dengar cakap Firaun? Kerana mereka tu fasik. Jadi kenapa mereka tu boleh jadi fasik? Kerana mereka dengar cakap Firaun. Jadi nampak tak dia tu. Jadi oleh kerana itulah undang-undang ini dikatakan oleh ulama kan, iaitu kita katakan kalau orang-orang politik yang jahat ini, mereka akan mengikut Machiavelli kan. Yang dalam bukunya The Prince kan, ada tu seorang politician daripada Italy zaman dulu tahun 1500 dulu tu, dia ada tulis satu buku kan, nama dia Machiavelli. Jadi Machiavelli ni tulis buku iaitu apa? Dia punya salah satu daripada konsep yang dibawanya dalam politik ni ialah apa dia kata? Iaitu al-ghayah tubarrirul wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Itu cara Machiavelli kan. Itu masyhur lah kan. Itu jadi Firaun ini yang hidup dah beribu tahun dulu ni juga telah membuat satu prinsip dia dalam politik dia, iaitu apa? Kalaulah kamu nak menipu rakyat kamu, maka kamu menjadikan mereka sesat, menjadikan mereka ni fasik. Kalau mereka ni fasik, mereka dah rosak, mereka dah tak suka pada Tuhan, maka dengan mudahnya kamu akan boleh menipu mereka. Jadi maknanya orang yang tertipu, orang yang nak kepada kejahatan ialah orang yang fasik. Jadi fasikkan mereka supaya kamu boleh menipu mereka, mempergunakan mereka. Jadi perkara ni telah dibuat oleh Firaun. Firaun ni fastakhaffa qaumahu. Dia telah dapat istafazza kaum, dia dapat pushkan kaum dia tu supaya ikut dengan cakap dia. Fa'ata'uhu. Kerana apa? Kerana mereka ni fasik. Nampak tak pertalian di antara fasik dan juga mengikut, mendengar cakap ketua-ketua yang jahat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Jadi Allah Taala kata falamma asafuna artinya aghdabuna, apabila mereka dah membuat satu benda yang kami
marah. Jadi makna itu asafuna menyebabkan kami ni murka. Allah Ta'ala marah kepada apa yang dibuat oleh Fir'aun ni, dah melampau sangat ni. Maka Allah Ta'ala kata pun apa, iaitu intaqamna minhum, Allah Ta'ala membalas kepada Fir'aun ni, dan lepas tu fa'aghraqnahum ajma'in, kami tenggelamkan dia, iaitu dalam Laut Merah tu. Sebagaimana yang kita dengar cerita apabila mereka ni Fir'aun ni nak kejar Nabi Musa alaihissalam. Seterusnya faja'alnahum salafa, ini pengakhiran kepada cerita Nabi Musa dan juga Fir'aun. Allah Ta'ala kata apa, faja'alnahum salafa, kami jadikan kisah ni, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang berlaku pada Fir'aun ni adalah sepatutnya menjadi salaf. Salaf ni maknanya ialah contoh, wa masalan, contoh apa yang telah berlaku. Salaf ni sebelum, maknanya apa yang sebelum, maknanya ia berlaku sebelum daripada kita kan. Jadi sepatutnya kita boleh mengambil pengajaran daripada tu, wa masalan, dan juga perumpamaan. Jadi maknanya salafan iaitu pengajaran, wa masalan dan misal, lil akhirin, kepada orang yang datang kemudian. Jadi habis tamat cerita tentang Fir'aun ni, sepatutnya ialah menjadi pengajaran lah kepada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kaum Quraisy, dan sepatutnya menjadi pengajaran lah sepatutnya kepada orang-orang yang datang kemudian, seperti kita juga. Kemudian kita masuk pula kepada, selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita kepada cerita lain pula, iaitu cerita Nabi Isa alaihissalam. Bukan cerita Nabi Isa actually, tapi sebenarnya ialah tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada orang Quraisy ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menceritakan beberapa perkara. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi kepada orang Quraisy ni ialah apa-apa yang kamu sembah, dan apa-apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah dan kamu sendirilah akan dilemparkan ke dalam neraka nanti. Kenapa kamu telah mensyirikkan Allah? Jadi apabila turunnya ayat ataupun kata-kata Nabi SAW kepada orang Quraisy begini, lalu mereka pun ketawa, mereka gembira, mereka mempermain-mainkan Nabi. Iaitu kenapa mempermainkan Nabi? Kerana mereka kata orang-orang Kristian pun sembah Nabi Isa. Sebab pada masa itu orang Kristian pun sebenarnya telah sesat. Telah sesat. Iaitu apa? Mereka telah menyembah Isa. Perkara ini berlaku dikatakan pada 400 tahun ataupun 500 tahun. 400 tahun. Di antara 400 tahun dengan 500 tahun selepas daripada Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya lebih kurang 100 ataupun 200 tahun saja. Tak sampai sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Kristian ini telah sesat. Jadi mereka ni telah menyembah Isa. Jadi apabila mereka ni menyembah Isa, apabila Nabi SAW selalu menyebutkan tentang Isa ni, Nabi Isa, jadi orang-orang Quraisy ni mengatakan, oh kalau macam tu Nabi Isa juga masuk neraka lah, kerana dia disembah oleh orang-orang Kristian. Jadi kita baca tengok apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, walamma duriba ibnu Maryam mathala idza qaumuka minhu yasiddun. Apabila disebutkan Nabi Isa ni sebagai contoh, contoh iaitu apa kan, contoh apalah disebutkan Nabi Isa dalam Quran dan sebagainya kan. Jadi idza qaumuka minhu yasiddun, tiba-tiba kaum kamu ni yasiddun ni apa, gembira, bertepuk tangan kan. Wah, suka hati mereka. Kenapa suka hati? Mereka suka bila disebutkan perkataan Nabi Isa dalam Quran ni kan sebagainya kan. Nabi Muhammad SAW membacakan tentang Nabi Isa, wa qalu alihatuna khairun amhu, dia kata, adakah Tuhan kami ni lebih baik daripada Nabi Isa? Dia kata amhu, hu tu ialah Nabi Isa. Jadi dia kata ma darabuhu laka illa jadala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, wahai Muhammad, dia kata mereka ni memang suka berdebat. Apa-apa cari aja point. Jadi benda ni sebenarnya perkara ni berlaku zaman sekarang kan. Mereka cari juga point untuk mengatakan apa? Islam tak betul. Kenapa sini macam ni? Kenapa? Maknanya, tapi yang sebenarnya mereka tu tak nak. Mereka tu menolak Islam. Jadi mereka mencarilah point-point dia untuk mengatakan bahawa ini macam-macam. Jadi perkara ni berlaku sejak daripada dulu pun dah berlaku. Tengok kan mereka berdebat mereka ni kan. Balhum qaumun khasimun, Allah Taala kata. Balhum qaumun balhum
qaumun khasimun. Bahkan mereka ni ialah orang yang suka berdebat, suka berbalah, suka cari alasan dan sebagainya. In huwa illa abdun an'amna alaihi. Apa beza Nabi Isa ni dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy tu? Allah Ta'ala kata, in huwa, tidak adalah Nabi Isa itu melainkan abdun, melainkan dia ni seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An'amna alaihi, kami beri nikmat padanya, iaitu dengan memberi kenabian padanya. Wa ja'alnahu masalan li Bani Israel, dan menjadi contoh kepada Bani Israel. Jadi apa beza Nabi Isa dengan sembahan? Nabi Isa tidak rela dia tu disembah, tapi berhala tu yang kamu buat, kamu sembah dia. Nabi Musa ni dia tak nak orang pergi sembah dia, pengikut-pengikut yang sesat sembah dia. Bukan dia tu nak macam tu. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikah fil ardi yakhlufun. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu ni jangan kamu rasa ni hebat sangat. Kamu rasa kamu ni sebagai manusia duduk atas dunia ni, kamu rasa kamu ni hebat. Allah Ta'ala dia boleh hapuskan kamu semua ni, tak kirimkan kamu semua, tak jadikan kamu, wahai Bani Insan, wahai anak Adam, wahai manusia semua. Allah Ta'ala boleh kirimkan malaikat, boleh jadikan malaikat yang duduk, yang tinggal di atas muka bumi ni, bukannya kamu. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata ni, ni ayat ni marah sikit kan. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikata. Kalau kami nak, Allah Ta'ala kata, kami boleh jadikan atas muka bumi ni malaikat. Gitu. Fil ardi, di atas muka bumi ni, yakhlufun, yang akan mewarisi bumi ni, yang menjadi khalifah atas muka bumi ni. Boleh kan? Malaikat ni maknanya turut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan jadi seperti kamu ni. Kamu ni rasa hebat sangat kamu ni. Jadi dengan ayat itu, insya-Allah kita menutupi tirai muka surat kita pada hari ini 493. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi esok hari Jumaat, insya-Allah muka surat 494, insya-Allah. Setakat itu saja pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf terpanjang. Jangan lupa share untuk kawan-kawan semua, untuk keluarga, untuk family, untuk siapa saja, dan sesiapa saja ada yang bertanya nak ambil video recording kita ni untuk untuk diubah bentuknya dan sebagainya, untuk dipetik-petik ke, untuk dipotong-potong ke, ambil part-part yang tertentu, insya-Allah. So silakan siapa nak buat apa-apa saja silakan, nak saya bawa dalam bentuk apa pun silakan, nak buat nak tambah-tambah apa pun silakan. Jangan jangan buat satu benda yang boleh merosakkanlah mesej kita, insya-Allah. Setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.